Terdapat dua objektif bagi poster ini. Yang pertama, poster ini bertujuan untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat tentang bahayanya HIV. Selain itu, poster ini juga bertujuan untuk meluaskan pengetahuan masyarakat tentang isu HIV. Poster ini akan menjawab persoalan tentang apakah punca HIV, bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah HIV dan juga kesan yang berlaku dari segi politik, sosial dan ekonomi. Bagi komuniti projek pula, poster ini dicipta setelah kumpulan kami berkumpul dan membincangkan tentang isi-isi, punca, kesan serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah HIV ini. HIV ataupun dalam bahasa Melayunya yang bermaksud virus kurang imun manusia ialah sejenis lentivirus yang menyebabkan jangkitan HIV. Jangkitan HIV yang tidak dirawat akan berubah menjadi AIDS. AIDS merupakan sejenis kondisi di mana daya imunisasi atau daya ketahanan seseorang menjadi begitu lemah sehingga tidak dapat melawan jangkitan kuman dan mengekang perkembangan sel-sel kanser. Tanpa rawatan, seorang pesakit yang dijangkiti HIV dijangka mempunyai jangka hayat sepanjang 9 hingga 11 tahun bergantung kepada subjenis HIV. Nilainya adalah berpegang teguh kepada ajaran agama supaya kita tidak terpengaruh dengan ajakan rakan sebaya yang tidak baik. Seterusnya, sentiasa berfikir beratus kali sebelum membuat sesuatu keputusan yang boleh menghancurkan masa depan kita. Yang ketiga, sentiasa berdisiplin walau di mana kita berada kerana sikap dan cara kita memantulkan ajaran keluarga kita. Yang terakhir, mempunyai jati diri yang kuat juga penting supaya kita tahu matlamat hidup kita dan tidak terikut-ikut dengan ajakan yang tidak patut. Saya akan menerangkan tanda-tanda awal HIV. Gejala awal HIV adalah sangat ringan sehingga kita tidak dapat mengetahui bahawa seseorang itu telah menghidap HIV. Antara gejala awal ialah demam ringan yang disertai dengan simptom-simptom yang lain seperti sukar bernafas dan juga sakit tekak. Keadaan ini menunjukkan bahawa virus itu telah memasuki aliran darah dan juga melemahkan sistem pertahanan tubuh badan penghidap. Yang kedua adalah keletihan. Keletihan dapat terjadi kerana virus telah memasuki tubuh dan menyerang sel-sel tubuh badan yang sihat. Yang ketiga adalah muncul ruam di kawasan kemaluan. Berbagai jenis ruam di kawasan kemaluan yang telah dikenali dengan penyakit yang menular melalui aktiviti seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membincangkan tentang punca HIV dari segi individu, sosial dan juga politik. Dari segi individu, kurangnya pengetahuan tentang penularan HIV ini menjadi punca utama penyebaran HIV dalam kalangan masyarakat. Dari segi sosial pula, penghubungan seks tanpa ada perlindungan menjadi punca utama penularan HIV dan juga penyebaran daripada ibu yang menghidap HIV kepada anaknya dari segi menyusu ataupun semasa kehamilan. Dari segi politik pula, penyalahgunaan alkohol dan juga penindahan kepada seks rambang penindahan kepada seks cyber sex menjadi punca utama penyebaran HIV. Juga yang terakhir adalah hubungan seks rambang dalam kalangan remaja menjadi punca utama penularan HIV. Seterusnya, kita akan beralih pula kepada kesan-kesan negatif HIV. Kesan negatif HIV dapat dilihat dalam 3 sudut iaitu sosial, individu dan juga politik. Dalam sudut individu, penyakit HIV dapat menyebabkan maruah seseorang itu tercalar kerana mereka biasanya akan dilabel sebagai seseorang yang tidak bermoral oleh masyarakat sekeliling. Pada masa yang sama, mereka juga akan menjauhkan diri disebabkan diskriminasi terhadap mereka. Hal ini akan menyebabkan gangguan emosi kepada pesakit HIV kerana mereka tidak mampu untuk menahan tomahan serta sindiran daripada masyarakat sekeliling. Dari sudut politik pula, pertambahan kes HIV akan menyebabkan kurangnya pemimpin yang berkaliber di Malaysia. Pada masa yang sama, berlakunya penurunan kadar kecekapan
dalam sektor awam dan juga sektor swasta. Hal ini sekaligus akan menyebabkan pentadbiran negara tidak berjalan lancar dan terganggu. Akhir sekali, dalam sudut sosial, penyakit HIV dapat menyebabkan ketidakstabilan struktur masyarakat dari segi emosi, pergaulan dan juga permuafakatan. Hal ini adalah disebabkan gambaran buruk masyarakat setempat terhadap pesakit HIV. Pada masa yang sama, keluarga pesakit HIV juga akan mendapat tempias kerana mereka dianggap sebagai keluarga yang tidak mampu untuk mendidik anak mereka dengan sebaiknya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nonadira Asila akan membentangkan langkah pencegahan HIV. Seseorang individu itu perlulah mengamalkan seks yang sihat dan selamat. Walaupun ramai lelaki yang menganggap penggunaan kondom akan mengurangkan kenikmatan hubungan seksual, namun percayalah bahawa ia dapat mengurangkan risiko jangkitan HIV atau AIDS. Selain itu, berkatan bagi lelaki dan menjauhi seks luar tabi'i juga merupakan kaedah penjagaan kelamin yang lebih selamat. Seterusnya, seseorang itu perlulah hindari alkohol dan ubat terlarang kerana ia amat berkait rapat dengan tabiat seks bebas. Malah, ia juga menyebabkan seseorang cenderung untuk terlibat dengan aktiviti liar yang lain seperti penggunaan heroin dan pengkongsian jarum suntik dadah. Tambahan pula, seseorang itu perlulah segera berjumpa dengan doktor sekiranya mengecaki telah terdedah dengan HIV atau AIDS. Jangkitan HIV yang dikesan awal dapat mengurangkan risiko penularan virus ini serta memulakan regimen rawatan bagi pesakit berkenaan dengan lebih awal. Di samping itu, melakukan saringan HIV secara berkala dapat memastikan kondisi viral load atau kadar keberjangkitan seseorang dari semasa ke semasa berada di paras yang terkawal. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, terdapat banyak cara yang boleh diusahakan untuk menangani masalah HIV di Malaysia. Tindakan melawan penyakit ini secara holistik oleh semua pihak akan menyumbang kepada penurunan kes ini serta melahirkan negara yang bebas dari HIV. Media massa dan kerajaan berperanan besar dalam menyedarkan masyarakat dan tidak kurang dengan diri sendiri yang harus mengawal hawa nafsu dari melakukan perbuatan tidak beretika ini. Janganlah kita berfikiran jumud kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Setiap masyarakat haruslah berganding bahu bagai aur dengan tebing dengan mematuhi segala arahan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan supaya HIV ini dapat dikurangkan. Akhir kalam, marilah kita sama-sama mencegah HIV dari terus tersebar di seluruh dunia termasuk negara Malaysia, negara tercinta. Sekian, terima kasih.